Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni kita akan sambung pembelajaran kita iaitu Technical Analysis bersama Zul. Hari ni part 9 ataupun part 9 kita akan belajarkan candlestick pattern. Tu sebelum ni kita duk ajarkan chart pattern. Kali ni kita akan belajar juga candlestick pattern. Apa itu candlestick pattern? Nanti tu akan terangkan iaitu pergerakan setiap movement dalam pergerakan candlestick tu akan ada maksudnya. So dalam Bitcoin ataupun dalam market Bitcoin, candlestick manakah yang power yang anda boleh monitor? Currently Zul hanya jumpa satu saja yang kita panggil engulfing. Tu apa itu engulfing? Nanti Zul akan ajar kat yang benda lain, tapi Zul akan more fokus pada engulfing. Sebab apa dalam crypto ni mostly yang banyak efek adalah engulfing. Nanti Zul akan tunjuk even engulfing ni mana kalau di mana-mana market pun saja mostly strong lah kalau ikutkan engulfing ni. Nanti Zul akan tunjukkan. Tu kan tanpa buang masa lagi. Let's go, kita pergi ke chat. So, Zul akan ubahkan dia punya screen ke live screen. So, inilah live screen. So, anda tengok ini adalah pattern-pattern yang anda boleh tengok. So, dia pattern sama juga untuk candlestick ni ada masuk dalam bullish pattern atau bearish pattern ataupun bullish pattern. Dua-duanya sama. Contoh kita tengok ada apa ni? Ada bearish tree, ada bearish harami, atau cloud. Banyaklah evening contoh kita kan ni apa? Engulfing. So ini yang kita nak belajar kan, itu engulfing bearish trendline ni. Ini engulfing, ini adalah masa bearish, ini adalah masa bullish. Nanti Zul akan tunjukkan. Tengok macam mana bila berlaku saja, iaitu kita ada satu candle hijau, kemudian second candle itu kita di top lah, selalunya tempat apa ni bearish, kita berlaku di top itu bila satu candle hijau merah itu body dia close, selalunya yang lebih power lah close below shadow sekali. At least kalau below body pun dah cantik, tapi kita dapat yang kontroversial lah below opening price candle hijau tu, ini kita akan double drop. Sama juga masa di engulfing bearish ini, engulfing bullish, iaitu price tengah dropping, kita dapat last candle lah merah, dan second candle tu kita dapat candle hijau tu close above atas body merah, dan kita akan nampak price itu akan melakukan kenaikan. Tu banyak lagi pattern-pattern ni anda tengok, ada Morningstar ini boleh belajar kan, banyak saja anda boleh aku kata belajar ni, banyak saja nama tu macam-macam lah. Nama tu kadang kat buku ni lain, tapi mostly dalam crypto kita akan fokus apa kita nak. Anda mungkin tengok channel Zul, main channel Zul, anda fokus pada crypto. So dalam crypto candle apakah anda boleh tengok? Ada dua sebenarnya, nanti tu akan terangkan. Satu continuously pattern, satu lagi price ini akan berlaku perubah, iaitu daripada downtrend, daripada uptrend ke downtrend. So pertama kita akan tengok engulfing, dan yang kedua kita akan tengok mostly kita akan tengok ni. Nanti tu akan jumpa tak kat sini pattern tak pasti tu ada tak kat sini. Nanti tu akan tengok gap antara pattern yang boleh tengok. Okey, gap juga okey. Banyak ni ikutkan tu nak ajar satu je engulfing, tapi tu nampak gap juga anda boleh monitor dalam crypto. Kemudian satu lagi tu akan tunggu tu tak nampak kat sini. Nanti tu akan tunjukkan pattern tu boleh berlaku tak, tapi itu mostly kepada weekly dan daily. So ada 3 pattern, nanti tu akan tunjukkan anda. Pertama, kita akan pergi dulu untuk pattern yang pertama, iaitu engulfing. So kenapa engulfing itu? Macam engulfing ni macam juga tadi, iaitu engulfing ni sama ada kita akan tengok masa tengah naik. Contoh kita tengok price di ni 4 hours, kita tengok masa top, price top, kita tengok top apa berlaku engulfing berlaku tak. Contoh kat sini kita nampak engulfing tak? Kat sini kita tak nampak tu. Engulfing tu boleh berlaku, maximum candle adalah 3. So tadi kalau dalam buku dia kata apa? Dalam buku tu kalau anda kalau ikut buku memang anda akan dapatlah macam tu, tapi ikutkan lalu ni tengok apa. Contoh ni ada satu candle saja merah. Tapi mesti dah minimum atau maksimum dia boleh berlaku ada merah candle ni. Candle merah ni kita boleh tengok maksimum candle ketiga. Macam mana nanti Zul akan terangkan. Contoh yang tadi Zul dah nampak tadi, yang tu di chat nanti Zul tengok. Okey. Contoh kat sini apa berlaku? Kita tengok ada satu candle hijau. Yang ini kemudian kita berlaku tengok satu candle merah tak breakout bawah. 2, 3. Kita nampak 3 candle merah. Kemudian consider toggle yang ketiga ni breakout body dia below. So inilah petandanya kita nak drop bawah. Kita dah drop sikit tapi naik balik. Naik itu kita nampak consider kat sini. Kalau ikutkan sini kita nampak another engulfing. Kita dah buat satu lagi merah, satu lagi hijau, kemudian yang merah ni tak strong, tapi yang kedua tu kita nampak dia breakout below. Tu ini nampak, inilah kita panggil candlestick ataupun kita panggil bearish engulfing. Kenapa bearish engulfing? Iaitu price dalam melakukan kenaikan, kita dapat di top dan expected price ni adalah bertanda, inilah tandanya. Orang kata pucuk dia, meaning kita katakan drop ke bawah. So itulah untuk bearish engulfing. So bearish engulfing ni anda boleh pakai sama ada di reversal ataupun di pertengahan, sama di top, bottom ataupun di pertengahan. Contoh kita tunjukkan di pertengahan. So anda nampak candle ini
Kita buat dropping, kemudian apa berlaku kat sini, kita nampak kita nampak yang ni lebih strong lah. Nampak satu candle merah ni, kemudian kita nampak satu candle hijau, dan hijau ni kita nampak body dia close lebih atas daripada body merah. So ini kita nampak expected untuk naik atas. Strong atau tidak bergantung kepada position market. Dia penting lah anda ada RSI apa semua itu, tapi tu cerita ni untuk kata pattern aja. So, kita baik je nampak pattern ni, kita boleh tengok ada kalau nampak pattern ni, so kita akan tengok data lain. Apakah data lain yang menunjukkan dia akan naik? Naik itu sama ada tinggi ataupun kata tidak bergantung kepada current market ataupun indicator yang lain. So yang ni macam mana nak masuk? Kalau anda nak trade ataupun nak play game trade untuk pattern ni, macam mana? Condition dia nak masuk senang saja, iaitu sebaik saja candle ini close above ni, kita akan tunggu next candle, iaitu candle ni perlu kembali balik, at least dia perlu retest balik body merah sebelum ini. So kita tengok ada berapa banyak dia candle, 1, 2, 3, 4, 5. So ini ada 5 kali anda boleh kata, kalau termis ni anda boleh masuk ni, termis lagi, ini ada 5 kali peluang untuk anda masuk sebelum dia melakukan kenaikan ke atas. Untuk TP ni tak boleh lah, ini hanyalah untuk tanda aras ataupun tanda level untuk melakukan permulaan kenaikan. Nak naik itu anda boleh guna measure lain, guna Fibonacci, boleh guna trendline, guna pattern, so itulah boleh. So itulah untuk bullish dan bearish engulfing yang anda boleh belajar dalam crypto market yang kerap kali berlaku. Anda boleh tengok contoh dekat sini pun. Contoh kat sini kita nampak, yang ni lebih drastik lah kalau ikutkan bullish bearish engulfing. Itu nampak satu candle merah, satu candle hijau ni, kemudian candle yang ni nampak betul-betul close. Tapi kalau nampak pergerakan ini, mainly selalunya kita takkan dapatlah retest. Mungkin kita dapat sebab apa, momentum terlalu strong, ini kita akan terus drop ke bawah. Tak naklah, bukan semua guna setup kita akan dapat, ada setup yang kita miss juga. Contoh yang ni, tengok another pattern bullish engulfing. Yang ni kita nampak clearly, nampak ada satu pattern candle merah, kemudian candle hijau ni tak close, tapi second candle itu close. Macam kan maksimum kita perlukan kalau dapat 3 candle pun, sama ada candle kedua ataupun candle ketiga body close below atas body merah sebelum ni, meaning kita boleh nampak itu juga kita boleh panggil pakai engulfing. So yang ni kita panggil bullish engulfing, iaitu pattern break saja ni. So kalau anda tengok ni kat mana boleh masuk, so at least kat sini kita tengok yang pattern kedua. Pattern kedua adalah candle yang kedua je breakout. So meaning kat sini anda boleh tunggu di body ataupun anda tunggu saja sebaik saja pattern ni close, anda boleh masuk position untuk pattern dah break ke bawah. So kalau anda nak be safe, tunggu bawah ni. Tapi kalau nak play game sedikit high risk, anda boleh masuk saja position untuk third candle ni. Sebab apa, candle ni dah break up bawah. Kalau drop pun tak apalah, biarkan saja normal. Kalau sepatutnya ada pump, boleh naik belakang ni. So ini sedikit high risk lah anda masuk, tapi tu tak masuk lah position ni. Tu hanya masuk position ni kalau tu nampak pergerakan pattern macam ni. Tu akan tengok yes ada potential untuk naik atas, kemudian tu akan tengok je RSI dan stop RSI, adakah boleh masuk dan bilakah masa yang terbaik untuk masuk. So engulfing ni tu hanya tengokkan sebagai signal untuk yes ada momentum naik ataupun drop. Contoh kita tengok current price. So dua buat recording ni adalah recording awal. Sebab apa, kalau anda tengok dia punya analisis pagi ni, ini maknanya tu dalam hutan lagi. So ini tu record. So currently Bitcoin berada 24. Masa anda tengok ni, masa anda tengok ni adalah dalam expected 5 bulan ataupun 4 bulan. Masa tu price berapa tak tahu, tu dalam hutan, tu tak tahu, nanti tu balik dan tengokkan. So untuk kali ni tengok kita akan ada melakukan kenaikan. Contoh yang ni kita tengok ada bullish engulfing tak. So ini kita ada nak, yang ni clear nampak cantik lah. Cantik engulfing yang kita nak, iaitu engulfing kita ada satu red candle, kemudian second hijau tak payah break, first candle hijau tak payah, second hijau dapat break body. Ini apa berlaku, kita nak tengok retest, iaitu retest ikutkan yang ni. Kita ada close kita open merah ini, kita draw panjang, kemudian breakout, dan ada satu candle datang retest. So retest itulah yang position anda nak masuk. So kalau ini adalah setup yang clean ataupun setup yang bersih untuk anda masuk, kalau anda nak monitor, nak play game dengan trade engulfing. So ini kita tengok anda breakout, ada datang retest. Contoh yang macam tadi tak ada retest tu, contoh yang macam ini. Contoh yang macam ni boleh juga kita nampak price drop merah hijau tapi tak ada datang retest. Tu tak ada retest tu mostly biarkan saja, tak pun masuk sebab banyak lagi setup yang lain. So setup ini tak clean, tapi setup yang clean adalah lebih kurang macam ni. Kita nampak breakout dan ada retest. Retest itu ada retest ke body dia balik, body merah tu. Ini itulah kuartal risk yang berbalik untuk sedikit less risk berbanding yang ini. So itulah untuk engulfing. So next coin, next adalah pattern. Untuk dalam crypto ni anda boleh kuartal
gap. Apa itu gap? Gap adalah satu candlestick pattern yang kita tengok untuk long term. Contoh, yang ini anda perlu tengok di BTC dominant. Anda perlu tengok satu chart ni. Chart ni anda tengok adalah di BTC ni. Kalau anda tengok ni lah, dia akan tulis apa? Dia akan tulis BTC CME Future. CME. So, ni kalau anda nak tengok ni, mungkin tu boleh buka kat sini. Anda tengok dia akan type nama apa. Kalau ikutkan sini, kalau anda type, anda boleh tengok BTC 1 tanda seru. So, keluar ni, anda ambil yang CME, lambang kuartal bendera US ni. Anda ambil yang ni. So, ini akan nampak. Kenapa chart ini berbeza? Ingat, chart ini hanya chart quarter price ini, candle ni hanya bergerak Isnin sampai Jumaat. Dia follow pergerakan open market traditional. Anda seperti mana anda tahu, kripto 24 hours, 7 hari per minggu, dia tak pernah close. Tapi untuk BTC quarter CME ni ataupun BTC untuk kata gap ni, dia akan hanya buka Isnin sampai Jumaat saja. Ini satu Ahad dia close. Tu meaning dia close satu Ahad tu, meaning apa berlaku? Kita akan berlaku gap. So, sebarang gap ini adalah kita panggil bullish gap. Kenapa bullish gap? Kita tengah drop, kita ada gap. So, ini untuk yang ni ada possible untuk Bitcoin sampai ke kawasan gap ini. So, kalau kata tu dalam hutan, anda tengok masa 5 hari bulan tu, price tu dah berada kawasan ni, inilah bermakna anda nampak macam mana price tu boleh naik ke kawasan atas ni dan price tu close gap. So, close gap adalah normal. Contoh, kita tengok yang sebelum-sebelum ni, kita ada lagi gap. Contoh, kita ada gap lagi yang sini 34 belum close. So, meaning untuk in future, untuk buran kita ada opportunity. Walaupun kita ada drop, tapi untuk long term, give a time, price akan datang juga untuk close gap di kawasan 28 ataupun di 34. Yang ni kita nampak lah more kepada next punya buran, kita akan nampak lah. Contoh, kita punya bearish kali ni. So, last bearish, kita nampak price ni kita ada gap. Gap ni kalau panggil wrap, kita gap, price naik. Benda berlaku, give and time, price datang juga. Price datang juga untuk test kawasan ni. So, bila test saja, kita expect akan ada berlaku kata bound untuk naik. So, contoh kat sini juga untuk di Ethereum, macam juga kan untuk current release bound, bulan 8, bulan 9, possible kita sampai ke kawasan 29 ini. 28 first kali kita akan nampak ni 28, ada possible sampai 28 kita akan ada quarter correction sikit yang besar, ataupun ada push price lagi kita akan dapat boleh sampai ke kawasan 35 dan baru kita akan ada. So, meaning dalam setiap gap ni kita akan nampak ada massive rejection, sama ada 29 rejection, naik balik 34 kita akan. So, apa-apa saja first point kita touch, kita akan berlaku rejection. So, ini kalau anda masuk position bawah, make sure anda ambil profit lah di kawasan 29 ataupun di kawasan 34 berdasarkan candle, iaitu candle gap. Inilah kita panggil gap. Berlaku gap di kawasan ni. So, itulah candlestick pattern yang anda boleh monitor dalam crypto market sahaja. So, lain-lain pun ada. Kalau ni traditional market anda boleh monitor, ini berlaku. Tapi dalam crypto market, contoh anda pergi chart Binance, anda akan jumpa. So, make sure anda perlu pergi ke specific chart. Inilah chart yang anda boleh kata BTC 1 kuartal seru. So, di CME anda boleh tengok ni. So, third candlestick yang tu nak ajarkan untuk anda yang boleh berlaku adalah ini lebih kepada daily. So, tu akan pergi balik ke normal chart kita, iaitu kita akan pergi ke BTC. Kita akan bagi balik ke BTC yang tadi, yang tu contoh yang ni BTC, kita akan Coinbase tu punya chart kosong. So, ini contoh di daily. Yang ni kita perlu tengok daily. So, daily kenapa daily? So, candle ini selalunya akan berlaku contoh macam ni. Bila berlaku kenaikan, kita tengok ada massive kenaikan. Kita ada banyak pump, tiba-tiba kita dapat satu candle merah kecil je. Kemudian second next candle tu hijau balik. So, ini kita nampak ada sedikit base kawasan ni. So, ini kita nampak akan ada huge naik ke atas. Sama juga masa drop pun kita nampak clear lah ni. Kalau masa drop pun sama. Contoh kita tengok ni. Bila candle tu mostly 2-3 candle daily, quarter drastic movement ke bawah. Kemudian kita nampak satu hijau lagi ke bawah. Kemudian next candle tu merah. So, ini kita nampak lagi akan ada possible untuk drop bawah. Sama juga ni ada hijau drastic. Ikutkan yang ni untuk daily more kepada engulfing. Merah, hijau ini naik, close body atas. Kita nampak body, kita ada test. So, kita ada satu dia je test. First test, solid test lah. Ini kita dapat ni ada momentum untuk naik atas. So, sama juga kawan-kawan ni. Untuk daily, kita nak pattern ni. So, engulfing banyak juga ni. Engulfing, kita balik engulfing yang ni. Candle yang kedua merah ni, close below ni. Kita nampak, kita nak mula masuk saja. Break sikit, yes ada sikit atas. Tapi ada still lagi issue drop bawah untuk di engulfing di daily. So, inilah quarter pattern, 3 pattern yang saya nak tunjukkan, iaitu pattern di daily yang ini. Kemudian tunjukkan kat sini pun ada contoh yang ni kita nampak 1-2 kan. Ada possible juga adalah boleh berlaku 2. Yang ni kita panggil single soldier, double soldier dan 3 soldier. Kalau inilah
single soldier. Kalau tengokkan ini ialah single soldier, ini kita pergi double soldier. So double soldier yang ni kita dua, sama juga. Triple pun boleh berlaku, iaitu satu candle merah yang drastik, kemudian kita ada satu, dua ataupun tiga candle kecil hijau. Tu beberapa mana yang hanyalah kita nampak ada constellation ada. Kalau ikutkan pergi ke time frame lebih kecil, kita akan nampak reversal pattern, ataupun bukan reversal, kita akan nampak continuation pattern. Berdasarkan chart kita nampak pergerakannya ni. So ni pergerakan ni akan lead price more drop ke bawah. So itulah tiga pattern, tiga candlestick pattern dalam kripto yang anda boleh monitor. Kalau anda nak belajar first dalam kripto, anda belajar itu. Yang lain tu anda belajar slow-slow. Tapi dalam kripto itulah tiga pattern candlestick yang anda boleh alertkan dalam market kripto. Okay, itu aja untuk pagi ni. So Lego itu pas like part last besok adalah part 10. Zul akan tunjukkan chart apa yang anda boleh monitor. Bukan chart Bitcoin saja, anda perlu monitor kat chart-chart yang lain. Sebab apa? Chart yang lain tu akan menentukan. Kalau chart itu naik, maknanya Bitcoin akan drop. Kalau chart itu drop, Bitcoin akan naik. So anda perlu monitor juga itu. Kalau anda nak long term dalam market kripto ni, anda perlu tahu juga chart-chart ini. So tunggu part besok, part 10, part terakhir Zul punya technical analysis bersama Zul. So thank you, like, subscribe. Jumpa anda pagi besok part 10. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.